Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali mendengarkan cerita-cerita seram di channel Zulaikha Roslan. Apa khabar? Tak kira di mana saja anda berada, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan oleh Yang Maha Esa dan anda berada di dalam keadaan kesihatan yang baik-baik. Seperti yang dijanjikan pada video last, saya ada cerita menarik mengenai kes kerasukan yang saya nak kongsikan lagi dengan korang pada video kali ini. Cuma saya dapat satu lagi cerita mengenai kes kerasukan. Jadi secara total untuk video kali ini saya bawakan kepada korang 3 buah kisah. Sebelum tu, kalau korang baru untuk channel ni, selamat datang saya ucapkan. Jangan lupa bantu saya dengan tekan button subscribe dan aktifkan notifikasi loceng supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita baru yang mungkin saya akan update lagi, insyaAllah. Dan terima kasih saya nak ucapkan kepada korang yang sudi kembali setiap kali saya update video, yang sudi tinggalkan komen yang sangat-sangat positif. Terima kasih banyak-banyak sebab untuk YouTuber pemula macam saya, komen-komen yang korang tinggalkan, tak kiralah sama ada positif ataupun negatif, saya akan ambil sebagai satu yang positif untuk saya tambah lagi lah cara saya edit video, cara saya presentation cerita kepada korang. Itu semua sangat-sangat membantu dan saya nak ucapkan terima kasih lah dekat korang sebab korang sudi drop in komen korang. Jadi saya minta maaf dulu sebab saya buat opening terlalu panjang. Saya tak selalu buat opening panjang pun, kadang-kadang je kalau ada benda yang saya nak sampaikan. Dan tak payah buang masa, jom kita mulakan untuk cerita kita pada video kali ini. Let's check it out. Cerita yang pertama ni dengan tajuk Dirasuk Penunggu Pokok, datangnya daripada Akilah dan merupakan pengalaman sewaktu dia belajar dulu. Akilah dia pernah menuntut di sebuah universiti awam yang terletak di Kelantan dan masa tu dia baru je sambung ijazah sarjana muda dalam bidang yang dia ambil lah. Masa dia dekat Kelantan, setiap kali ada program ataupun camp, biasanya akan ada satu tempat ataupun ada satu resort macam tu yang terletak dekat Besut Terengganu yang akan sentiasa menjadi pilihan kampus dia. Mungkin disebabkan kedudukan Besut dan juga Kelantan tak berapa jauh, jadi memang tempat tu sentiasa menjadi pilihan untuk aktiviti-aktiviti universiti dia pada masa tu. Kejadian ni berlaku sewaktu dia terlibat sebagai urus setia untuk kem yang berlangsung selama 3 hari 2 malam. Macam biasa, setiap kem pun akan ada malam kebudayaan pada malam terakhir. Jadi tempat kem yang dihadiri oleh Akilah pada masa itu juga pun sama. Malam terakhir dijadualkan akan berlangsung malam kebudayaan. Jadi setiap peserta akan membuat persembahan dan akan dapat hadiah lah kalau persembahan yang paling menarik yang menjadi pilihan penonton pada masa tu. Jadi sepanjang hari kedua tu memang kebanyakan masa diorang ni dilepaskan untuk membuat latihan bersama dengan kumpulan-kumpulan yang telah ditetapkan sedari awal kem tersebut berlangsung. Walaupun ini adalah kem, tapi Akilah kata sebenarnya kem tersebut merupakan kem yang memang sangat santai. Diorang tak terikat dengan apa-apa aktiviti yang boleh menyebabkan diorang terlampau penat dan sebagainya. Maksudnya santai-santai, relax je. Sebab itulah pada hari kedua, diorang hanya ada 1 atau 2 ceramah je pada hari tersebut dan selebihnya diorang ni dilepaskan untuk buat aktiviti bersama kumpulan, iaitu buat latihan lah. Dan malam kebudayaan tu dijadualkan akan bermula selepas isyak, lebih kurang jam 9 macam tu. Dan macam yang saya bagi tahu tadi, disebabkan camp tu santai-santai, jadi diorang ni tak terikat untuk solat jemaah bersama-sama di surau. Jadi kebanyakan masanya memang diorang solat sendirian ataupun solat bersama dengan rakan-rakan di dom ataupun hostel masing-masing. Jadi hari tersebut, selepas solat maghrib, kebanyakan pelajar diorang akan sambung buat latihan lagi lah untuk kali terakhir sebelum persembahan diorang bermula. Dan masa ni sebenarnya memang kebanyakan student akan pilih tempat yang tersorok sebab nak elak daripada orang nampak diorang punya persembahan lah. Dan kawasan camp tu memang besar sangat dia kata, dan dalam hutan camp tu memang kat dalam hutan besar dan memang banyak sangat pokok-pokok. So korang boleh imagine kan kawasan tu macam mana. Korang pandang kanan, korang pandang kiri, semua yang korang akan nampak hanyalah pokok. Pokok besar, pokok kecil, macam-macam jenis pokok ada. Dia punya hostel pun daripada papan, dia punya dewan pun memang daripada papan. Dom diorang saja, dom yang lebih panjang dan besar sahaja daripada batu. Okey.
So salah satu kumpulan yang ada pada malam tersebut, diorang ni buat latihan berdekatan dengan sebuah pokok yang paling besar. Sebab menurut cerita daripada tuan empunya camp, pokok tu adalah sebuah pokok yang cukup besar, dan tua lah, pokok yang paling tua yang ada dekat situ. Sewaktu latihan bermula ataupun latihan tu berlangsung, salah seorang daripada budak kumpulan tersebut yang bernama Camilla, dia tu macam perangai dia tiba-tiba macam jadi aneh. Dia macam jadi lain macam. Dia macam tak nak bagi kerjasama langsung sepanjang program latihan yang berlangsung selepas waktu maghrib tersebut. Sedangkan si Carmilla ni, dia adalah orang yang paling excited dan orang yang paling tak sabar sekali nak tunggu persembahan malam tu. Sebab daripada awal sampai habis memang dia adalah mastermind untuk cerita yang diorang nak buat jap lagi. Cuma selepas maghrib pada malam tersebut, Camilla ni dia memang lain sangat. Tingkah laku dia aneh sebab dia tak nak bagi kerjasama langsung. Sedangkan dia yang sampai paling awal tau. Orang lain belum sampai lagi, dia dah duduk dulu dekat situ tunggu kawan-kawan dia sampai. So diorang ni macam pelik, tapi diorang macam tak nak cakap banyak lah. Sebab Camilla ni nampak macam penat pun ada daripada reaksi wajah dia. So diorang macam nak bagi Camilla time kan. Sambil tu diorang ni buat latihan. Walaupun ada part yang sepatutnya Camilla join, tapi dia tak join. Diorang macam tak apalah, teruskan je lah dulu. Sebab diorang pun macam tak berapa berani nak tegur Camilla sebenarnya. Okay, jadi diorang pun buat latihan. Yang Camilla ni dari tadi dia memang duduk termenung je. Dia tengok dan dia perhatikan kawan-kawan dia kan. Dia macam termenung perhatikan je kawan-kawan dia tanpa sebarang reaksi. Dan tiba-tiba Camilla ni dia berjalan menuju ke arah pokok besar yang tadi tu. Pokok yang besar berdekatan dengan tempat diorang buat latihan. Dia berjalan pergi kat pokok besar tu. Diorang ingat dia pergi dekat pokok besar tu sebab dia nak duduk. Sebab akar kayu dekat bawah pokok tu memang besar, dan kalau nak duduk pun macam lagi selesa daripada bersila dekat atas rumput-rumput kan. So diorang ingatkan si Camilla ni nak pergi, nak duduk dekat pokok tu sebab si Camilla ni penat. Dan bila Camilla ni berjalan pergi dekat bawah pokok tu, dia bukan duduk dekat bawah pokok tu, tapi dia mencangkung. Okay, aneh kan, dia mencangkung. Sedangkan mencangkung tu lagi penat daripada duduk biasa. Dia mencangkung. Hanya selepas beberapa minit, okay, diorang rasa macam pelik dia ni mencangkung. Tiba-tiba si Carmilla ni dia boleh bersuara seakan-akan mengilai. Bunyi dia memang nyaring sangat. Dia mencangkung, dia senyap untuk beberapa minit dan tiba-tiba dia mengilai. Bunyi tu yang dia mengilai tu memang nyaring yang teramat sangat, sampai kan kawan-kawan dia yang ada kat situ lari tinggalkan dia bersendirian. Macam pelik kan. Kawan dia lari sebenarnya sebab memang takut sangat. Sebab si Camilla tu dia mencangkung bawah pokok dan mengilai. Dia bukannya buat benda lain, dia mengilai dan suara ilaian dia memang kuat dan nyaring. Sampai kan ada pensyarah yang, kalau ikutkan kedudukan pensyarah tu macam jauh tau, tapi disebabkan keadaan dah huru-hara pada masa tu, so diorang macam perasan ada sesuatu yang lain dekat kumpulan tu. Jadi pensyarah pun berlarilah untuk membantu ataupun nak tengok keadaan pada masa tu. Dan masa pensyarah sampai, si Carmilla masih lagi setengah mencangkung dekat bawah pokok besar tu. Dia mencangkung je, kali ni dia dah tak mengilai, tapi dia mencangkung dan termenung. Dia termenung, tengok bawah, tengok lantai. Termenung tengok lantai dan diamkan diri dia. Tapi dia masih lagi mencangkung. Okay? Dan bila pensyarah dah tengok keadaan tu, pensyarah pun minta lah budak-budak ni bantu untuk bawa dia naik. Budak-budak perempuan memang dah tak berani sangat pada masa tu. Jadi pensyarah minta bantuan pelajar-pelajar lelaki. Tapi dengan kudrat pelajar-pelajar lelaki pun, si Camilla ni diorang tak berjaya nak suruh dia berdiri pun. Memang diorang tak boleh nak minta dia berdiri. Si Camilla ni dia mencangkung macam batu tau. Dia tak bagi respon pun. Masa orang pegang dia, dia tak marah, dia tak tolak, dia tak tepis, tapi dia macam seolah-olah batu. Dia diam pandang ke bawah macam tu je. Budak-budak lelaki memang tak boleh langsung nak angkat dia pada masa tu. Jadi disebabkan keadaan tu macam dah tak terkawal, okay, pensyarah minta bantuan daripada resort berkenaan dan mujurlah memang ada seorang ustaz yang mungkin standby atau sebagainya dekat resort tersebut. Dia datang untuk membantu pada malam tersebut.
Selepas ustaz tu sampai dan dia bacakan beberapa potong ayat ruqyah, barulah si Kamila ni pengsan dan diorang boleh bawa dia pergi, tinggalkan pokok tersebut untuk naik ke atas dewan. Masa dekat atas dewan, perkara ni belum settle lagi. Si Kamila masih lagi dirasuk, benda tersebut masih lagi ada dalam badan dia, dan dekat atas dewan tu barulah ustaz boleh ruqyahkan dia lagi, dan keadaan memang huru hara. Masa itulah baru si Kamila ni dia bertindak lebih ganas dan dia memarahi orang-orang yang ada kat situ dengan seolah-olah diorang ni macam buat bising dan mengganggu kawasan dia. Lebih kurang macam tu. Cara dia marah macam menunjukkan yang korang ganggu kawasan aku, korang buat bising, macam tu. Okay, so ustaz dia teruskan dengan sesi ruqyah pada masa tu. Tetapi reaksi wajah ustaz tu dia nampak macam kurang tenang, macam seolah-olah ustaz tak boleh nak ruqyah ataupun sebagainya pada malam tersebut. Dan tiba-tiba ustaz ni stop. Dia terus cakap dekat kita orang student yang ada dekat situ. Kata si Akila, siapa-siapa yang tidak menjaga solat 5 waktu, saya minta tolong keluar, tinggalkan dewan ni. Ustaz tu cakap macam tu kat diorang. Tak tahu kenapa awalnya si Akila ni tak pasti kenapa ustaz tu cakap macam tu. Dan budak-budak yang ada kat situ sebenarnya memang kebanyakan adalah pelajar beragama Islam, dan majoriti daripada diorang bangun tinggalkan dewan tersebut. Dan pensyarah minta diorang duduk berkumpul dekat dom asrama masing-masing, dengan ada pensyarah yang turut jaga diorang sama dekat situ lah. Okay, so selepas budak-budak tu keluar, barulah ustaz teruskan dengan sesi ruqyah. Dan alhamdulillah Kamila dia jadi lebih tenang dan dia memang terus pingsan, tidak sedarkan diri. Dan masa ni ustaz kata sebenarnya dia ni dirasuk oleh penunggu pokok yang memang ada dekat kawasan diorang buat latihan tu. Siang tadi diorang tak buat latihan kat situ pun, lepas maghrib baru diorang buat latihan kat situ. Dan ustaz kata penunggu tu marah sebab diorang ni terlampau bising. Mungkin sebab diorang ni buat latihan gelak-gelak, ketawa-ketawa. Dan salah satu lagi sebab adalah kerana Kamila ni dia tengah datang haid. So benda tu macam lebih mudah untuk tarik perhatian benda tu untuk suka pada dia. Dan kenapa ustaz halau budak-budak tadi tu keluar? Sebab ustaz tu kata dia rasa masa dia ruqyahkan si Kamila ni, macam pengaruh luar tu lebih kuat dan dia tu macam kalah, lebih kurang macam tu. So, dia rasa macam benda tu kuat disebabkan dia dapat berpaut kepada orang-orang yang tidak menjaga solat. Lebih kurang macam tu lah kata ustaz tu. Sebab tu dia minta dia keluar, dan lepas diorang keluar barulah dia rasa benda tu lebih mudah untuk dikalahkan ataupun diruqyahkan. Lebih kurang macam tu. Sejauh mana kebenaran dia, Allahualam. Sebab itu cara yang berbeza untuk ruqyah. Kemungkinan besar orang ruqyah cara yang berbeza. Saya pun tak pasti tentang kebenaran dia. Jadi si Kamila ni dihantar pulang terus ke Kelantan pada malam tersebut, dan muncullah dia ni orang Kelantan. Dan alhamdulillah sepanjang malam tu selepas dia diruqyahkan, Kamila tidak lagi mengalami gangguan-gangguan apa-apa. Cuma malam tersebut saja mungkin sebagai peringatan disebabkan diorang mengganggu kawasan-kawasan tertentu. Allahualam. So itu saja perkongsian cerita daripada Akila. Cerita yang kedua ni berlaku pada tahun 2010 dan berlaku di kuartus asrama pekerja. Diceritakan oleh Nadia dengan tajuk dirasuk ketika datang haid. Nadia ni dan kawan-kawan dia merupakan pelajar praktikal, nurse praktikal di sebuah hospital, dan diorang dapat asrama kuartus yang disediakan untuk staf yang bujang. Disebabkan diorang ni praktikal, jadi waktu bekerja diorang hanyalah Isnin hingga Jumaat 9 hingga 6 petang, macam office hour biasalah. Okay, kejadian yang menyeramkan ni berlaku pada hari Jumaat, dan malam tu selepas Isyak, Nadia dan roommate dia plan untuk keluar lepak dekat uptown yang berdekatan lah. Salah seorang roommate yang bernama Syakila, dia tak nak ikut sebab pada masa tu dia senggugut teruk, jadi dia rasa macam kurang sihat untuk berjalan. So dia tinggal seorang lah dekat rumah. Dan awalnya sebenarnya Nadia pun tak nak pergilah nak temankan dia, kesian kan dia seorang-seorang kat rumah. Tapi disebabkan diorang ni dah berjanji ramai-ramai antara staf praktikal perempuan dan juga staf praktikal lelaki, jadi diorang pun teruskanlah untuk keluar lepak pada malam tersebut dan tinggalkan Syakila keseorangan dekat rumah.
Diorang lepak uptown, jalan-jalan sampai jam 1 pagi. Barulah diorang sampai dekat quarters diorang semula. Maksudnya barulah diorang balik. Masuk dalam rumah, Nadia kata rumah dia pada masa tu memang sunyi dan gelap, macam tak ada orang. Macam kalau let's say diorang keluar balik malam, macam itulah keadaan rumahnya. Hanya ada lampu tandas je lah yang terbuka macam biasa. Dan si Nadia ni fikir Syakila mungkin dah tertidur lah, sebab dia memang sakit sangat tadi. Syakila memang kalau senggugut memang teruk sangat, kata Nadia lah. Jadi masa diorang masuk dalam rumah tu, Nadia ni buka lah lampu dekat ruang tamu, dan yang lain semua masuk dalam bilik masing-masing lah. Dekat rumah tu ada 3 buah bilik, sharing 2 orang 1 bilik. Nadia ni memang share dengan Syakila, dan dia tahu Syakila malam tu memang tak sihat. Jadi masa dia masuk dekat bilik tu, dia tak buka lampu bilik, dia biarkan pintu terbuka dan biarkan lampu dekat ruang tamu tu menyinari bilik dia. Macam tak ada gelap sangat pun, dia kata sebenarnya lah. So dia terus pergi dekat tepi. Okay, korang tahu kan bilik, pintu dekat tepi tu mesti akan ada ruang dinding tu kan. So dekat situ Nadia kata ada cermin, ada almari kecil yang diorang gunakan untuk siap make up, letak pin tudung dan sebagainya dekat situ. Katil diorang ni adalah katil double decker, dan Syakila dia duduk dekat bawah. Dan dekat birai katil Syakila tu, dia biasanya gantungkan tuala-tuala. Okay, tuala lah, kain lah, macam-macam dia gantung kat situ. Jadi masa si Nadia ni masuk, dia sebenarnya tak perasan pun sama ada si Syakila ni tengah tidur ke ataupun tengah buat apa. Dia memang tak perasan, sebab lepas dia masuk je daripada pintu bilik tu, dia terus pusing ke belah kiri untuk tengok cermin, nak cabut tudung dan sebagainya lah. Okay, dah settle dia buka tudung tu, dia pun pergi ambil tuala dia. Memang nak pergi mandi, dah lewat kan. So nak pergi sekadar basahkan badan, nak mandi. Dan lepas dia mandi, dia sempat lagi borak-borak dengan kawan-kawan dia, sebab diorang ada dekat ruang tamu, dekat ruang makan tu, diorang lepak makan-makan sikit-sikit apa benda diorang beli tadi ni. Dah lama jugalah dia kata dia berborak kat ruang tamu tu. Dah settle, masing-masing dah ngantuk, barulah dia nak masuk bilik nak tidur. Dan masa dia masuk ni, dia baru nampak, sebab dia nak panjat katil, dia barulah ternampak yang si Syakila ni bukannya tengah paring, tapi dia tengah duduk dekat hujung katil dia. Okay, dia tengah duduk dekat hujung katil dia. Jadi si Nadia ni fikir Syakila ni tersedar disebabkan diorang bising. Jadi dia pun tegurlah Syakila. Dia pun cakap lah, mu terjaga kau, sorry lah kalau aku buat bising. Dia goyak gitu orang Kelantan. So Syakila ni tak bersuara. Okay, dia tak balas langsung apa yang Nadia ni cakap. Tapi Nadia ni baru perasan sesuatu yang pelik tau. Si Syakila dia duduk dekat hujung katil, dia naikkan kedua kaki dia dan tundukkan muka dia sambil humming. Okay, dia macam ni. Lebih kurang macam tu dia buat pada masa tu. Nadia memang dah rasa pelik, dan dia kata masa tu automatik tiba-tiba bulu tangan dia semua meremang. So dia pun pergilah dekat Swiss dan onkan lampu. Dan masa dia on lampu ni, Syakila macam seolah-olah marah. Dan masa ni barulah Syakila tu angkat muka dan mendengus marahkan Nadia. Dia baru perasan yang muka si Syakila ni lain yang teramat sangat. Syakila muka dia berubah macam seorang nenek tua. Okey, dan bila dia dah nampak macam tu, Nadia dah takut. Dia terus menjerit dan panggil kawan-kawan dia. Diorang pun keluar lah kan, nak tengok apa yang berlaku kan. Diorang nampak Syakila kat ujung. Siapa-siapa pun boleh teka yang Syakila ni kerasukan. Memang nampak macam seolah-olah dirasuk. Jadi diorang terus call member-member diorang yang lelaki tadi tu, nak minta tolong kalau diorang tahu sesiapa yang boleh datang membantu. Dan sepanjang diorang tunggu budak-budak lelaki tu tiba dengan bantuan-bantuan yang ada, si Syakila masih lagi duduk dekat hujung sambil humming tak berhenti. Disebabkan tadi dia marah Nadia buka lampu dan dia mendengus kan. Nadia ni ditutup balik lampu dan diorang duduk dekat ruang tamu diam. Tapi daripada ruang tamu dia boleh dengar yang si Syakila masih lagi
masih lagi macam tu. Dan bila bantuan sampai, kebetulan diorang datang dengan ustaz. Ustaz tu memang ada dekat situ, alhamdulillah. So ustaz bantu untuk ruqyahkan si Syakila, dan alhamdulillah ruqyah pada malam tersebut berjalan dengan lancar dan Nadia pulih. Syakila ni pulih. Menurut cerita ataupun fahaman ustaz tu, benda tersebut tertarik dekat Syakila disebabkan Syakila datang haid, dan benda tu follow daripada hospital. Maksudnya benda tu memang dah follow diorang daripada diorang balik petang tadi. Dan kebetulan sebenarnya hari tu diorang balik lepas maghrib. Pada waktu maghrib macam tu baru diorang jalan balik ke rumah. Benda tu follow pada masa tersebut. Allahu'alam tentang kebenaran tersebut. Tetapi alhamdulillah dia kata ruqyah berjalan dengan lancar dan benda tu setuju untuk keluar daripada Syakila. Dan Syakila kembali normal lah, baik macam biasa. Dia pun tak sedar apa yang berlaku dan dia rehat pada malam tersebut. So itu je perkongsian cerita daripada Nadia. Cerita yang terakhir ni memang bagi saya kejadian real sebab berlaku kepada ahli keluarga saya sendiri. Kalau korang stay, korang akan dapat tengok video dia lah. Tapi saya kena tutup muka dia orang lah, okay? Awal tahun ni adik saya hubungi saya dan tanya dekat saya macam mana nak hubungi perawat yang merawat anak saya. Dan bila orang dah tanya tentang perawat, kita mestilah dah jadi nak tahu kan, kenapa kau nak tanya tentang perawat kan. So saya tanyalah dekat adik saya. Rupa-rupanya adik ipar dia, masa tu bakal adik ipar dia dirasuk dan diganggu. Benda ni dah berulang sebab sebelum ni diorang dah dapatkan rawatan, tetapi perkara tersebut masih lagi terjadi sehingga menyebabkan adik saya terpaksa cari perawat lain untuk membantu adik ipar dia pada masa tu. Jadi disebabkan perawat yang rawat anak saya tu tak dapat untuk membantu, jadi kita cari perawat. Akhirnya mak saya, ibu saya ditemui seorang perawat yang merupakan kenalan dia yang boleh datang untuk ruqyahkan adik-adik ipar dia pada masa tu. Diorang ni menetap dekat Bukit Beruntung. So adik saya bersama dengan ibu dan juga perawat tersebut berangkat pergi dekat rumah bakal mertua adik saya untuk tengok keadaan diorang lah. Dan kalau korang nak tahu, dua orang adik ipar dia dirasuk dan kedua-duanya membawa identiti yang berbeza. Diorang dirasuk dalam keadaan yang berbeza. Si adik dia macam dirasuk oleh susuk seorang wanita, ataupun lebih senang kita cakap oleh orang bunian, sebab dia sepanjang dirasuk tu dia terus menerus menari. Okey, dia menari. Berbeza dengan si abang yang seolah-olah dirasuk oleh entiti yang lebih ganas, sebab dia duduk dekat ujung. Diorang ni dipisahkan ujung dan ujung lah. So si abang duduk dekat hujung kanan, dia mencangkung dan dia tengok orang dalam keadaan marah. Okey, si adik menari, si abang marah. Kononnya menurut cerita mak dia, si adik ni macam dirasuk oleh bunian yang bernama Suri. Seorang susuk bunian yang sangat cantik, lebih kurang macam puteri bunian, dan bernama Suri. Si abang ni pula tak pasti dia dirasuk oleh apa. So masa mak saya dan perawat tersebut pergi, memang budak-budak tu dalam keadaan tersebut dan terus kita ruqyahkan lah. So sekarang ni saya nak tunjuk kat korang video diorang semasa dirasuk. Okey? Dia pada terasa kat berhubung Suri. Kau tengok belakang tu dia tengah buat apa? Dia tengah menari. So ini menurut cerita mak dia. Dengar mak dia bagi tahu tu adalah Suri. Kau dengar kan dia humming, dia macam macam tu lebih kurang, dan sambil dia menari-nari kat belakang. Sorry aku tak boleh nak tunjuk muka dia, muka perawat tersebut. Sorry sangat-sangat, atas dasar privacy. Dan lagi sekali minta maaf sebab tak pandai nak edit, macam mana nak tutup muka dia. Memang tak tahu langsung cara nak edit. So minta maaf kat korang, dapat tunjuk part yang dia menari tu je. So sekarang kita tengok abang dia pula. Okay,
Korang dengar kan, abang dia macam tu. Abang dia macam seolah-olah benda yang merasuk dia tu adalah satu benda yang sangat marah dengan keadaan tersebut. Sebab tu dia duduk mencakung kat tepi tu dan dia marah. Dia punya muka, saya tak boleh nak tunjuk kat korang sebab nak jaga privacy, tapi dia punya muka memang dalam keadaan orang yang sangat marah. Okay, dan dia terus macam tu. Adik dia menari-nari tak berhenti. So sewaktu sesi ruqyah tu berjalan, okay, ustazah tu kata diorang ataupun benda yang rasuk dia tu minta untuk dihantar ke suatu kawasan yang terletak di Hulu Langat. Dan diorang benda tu berjanji kalau let's say dah hantar dia pergi sana, Hulu Langat tu, dia tak akan ganggu lagi diorang. Dan malam tu ustazah terus bawa diorang pergi ke sana, ke Hulu Langat tu, untuk kononnya menghantar benda tu pulang. Dan selepas dihantar, benda tu memang betul-betul mengikut janji dia, sebab dia tak lagi ganggu dan rasuk kedua-dua adik ipar tadi tu, adik ipar adik saya. So diorang tak lagi diganggu lah. Menurut cerita daripada mak dia, okay, kita panggil Acik je lah. Acik bagi tahu yang diorang ni dibuat oleh seseorang yang merupakan jiran diorang. Sebab jiran diorang marah dengan diorang, macam itulah lebih kurang. Tapi tak ada kebenaran lah tentang perkara tersebut, dan memang kita pun tak tahu siapa yang buat diorang ke apa dan sebagainya. Dan daripada Cik Pah ataupun perawat tadi tu, dia bagi tahu yang selepas dia rawat diorang, memang dia pun sebenarnya macam terkena gangguan. Dia rasa sakit-sakit tu memang normal lah. Sebab Cik Pah ni dia bukan perawat sepenuhnya, dia cuma datang untuk membantu saja sebab dia boleh buat lah. Dia kata benda tu memang ikut janji, tak ganggu dia orang, tapi benda tu macam seolah-olah mengganggu dia. Itu apa yang disampaikan oleh Cik Pah lah. So cerita berkenaan dengan diorang ni dirasuk tak panjang sebenarnya. Saya just nak share benda yang berlaku, dan Allahualam, kalau nak diikutkan kisah ni panjang lagi, ada benda di sebalik kejadian tu. InsyaAllah kalau diizinkan oleh family diorang untuk saya ceritakan mengenai perkara tersebut, saya akan buat satu video lah berkenaan dengan cerita tersebut. Tapi untuk video kali ini, setakat itu sahaja cerita untuk perkongsian kita yang ketiga pada video kali ini. Okay? Alright, thank you so much sebab korang dengar sampai habis. Sorry kalau ada kekurangan pada video kali ini dan video-video sebelum ni. Saya harap korang boleh drop in komen korang, apa sahaja yang korang rasa boleh ditambah baik. Korang komen yang murni-murni, okay? Jaga bahasa, jaga penulisan kita sebab adab tu budaya kita. Sampai kita jumpa on the next video, insyaAllah. Stay tune dan stay safe. Bye guys.